KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Saya Nisa K, hos anda. Pada hari ini, selama 1 jam, kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran yang menarik. Topik yang hebat. Jadi agak-agaknya kan, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Sebelum itu, Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Pelitup muka pakai dengan kemas, dengan baik, pakai yang bersih. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Jangan lupa untuk cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Kekalkan semangat bulan kebangsaan walau dalam suasana PKP. Yang penting jaga keselamatan diri anda di mana saja anda berada. Baiklah, hari ini nampak macam ada sesuatu yang menarik akan berlaku di sini. Jadi agak-agaknya kan, apa yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini? Adakah ia berkaitan dengan segitiga di tangan Nisa? Kalau nak tahu, jom kita tonton dahulu profil guru-guru kita pada hari ini. Rakan-rakan sekalian, murid-murid yang sedang menonton kita di teras Didik TV KPM, ayo kita persilakan guru-guru kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Izzy dan Cikgu Siti. Apa khabar, Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, manis-manislah Cikgu kita pada hari ini. Saya rasa sangat-sangat teruja untuk pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu, saya nak minta cikgu-cikgu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan kita mulakan dengan Cikgu Izzy. Okey, terima kasih Nisa. Cikgu nak berpantun sikit hari ini, Nisa. Boleh, tak ada masalah. Bulan Ogos, bulan kebangsaan. Nama Cikgu Farizian. Wah, baik. Terima kasih. Daripada sekolah mana, Cikgu? Okey, Cikgu daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawib, Kuala Lumpur. Dan Cikgu juga merupakan seorang jurulatih kebangsaan bagi DSKP Matematik Tambahan. Wah, KSSM. baiklah. Bukan calang-calang guru yang ada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita teruskan dengan Cikgu Siti pula. Okey, tadi Cikgu Izzy dah berpantun. Saya pun nak bagi pantun dekat Nisa. Okey, 64 tahun merdeka sudah. Nama saya Cikgu Siti Zubaidah. Baik, terima kasih. Okey, saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu Gombak dan mengajar pengalaman mengajar matematik tambahan lebih kurang 14 tahun. Wah, lamanya 14 tahun tu, Cikgu. Kalau 14 tahun yang lalu, umur saya berapa agaknya tu? Mungkin masih kanak-kanak lagi. Tapi tak apa, kita masih muda ya. Betul. Kita bertiga. Jiwa mesti muda. Ya, jiwa mesti muda. Hari ini mata pelajaran kita adalah matematik tambahan. Alamak, saya rasakan sebut je pasal matematik tambahan mesti saya dah macam takutlah, Cikgu. Takut susah. Jadi dengan itu saya perlukan bantuan dari rakan-rakan kita. Kita nak persilakan rakan-rakan kita di Google Meet. Di mana kawan-kawan saya semua masuk kelas? Jom. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita ada murid-murid dari 2 buah sekolah. Sekolah Cikgu Izzy iaitu SM Integrasi Sains Tafiz Maib dan juga SMK Sungai Pusu, Sekolah Cikgu Siti. Jadi jom kita persilakan rakan kita yang pertama. Kita mulakan dengan Mifzal. Mifzal, sila perkenalkan diri anda. Tak dengar. Ya. Kita mulakan dengan Mifzal. Silakan Mifzal. Baiklah. Buah mulberry warna merah. Mifzal Zafran Koyong, nama diberi. Jadi boleh panggil saya Mifzal. Saya daripada Semesta Mawib. Baik, terima kasih. Kemudian kita ada rakan kita yang bernama Anik. Silakan Anik. 31 Ogos, tarikh diingati. Nama saya Anik Hadari. Nama saya Anik Hadari bin Muhammad Syahrum. Boleh panggil Anik Hadari. Dari Sekolah Semesta Mawib. Baik, terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama Tuah. Silakan Tuah. Makanan Malaysia nasi kandar. Nama saya Tuah Iskandar. Jadi boleh panggil saya Tuah. Saya daripada Sekolah Semesta Mawib. Baik, terima kasih. Unik namanya ya, Tuah Iskandar. Baiklah, kita ada rakan kita dari SMK Sungai Pusu. Jadi kita nak persilakan Anis untuk perkenalkan diri anda. Silakan Anis. Assalamualaikum.
Makan tengah hari kita akan kali Nur Aisyah, nama diberi. Boleh panggil saya Anis. Saya daripada SMK Sungai Pusu. Baik, terima kasih Anis. Kemudian kita ada Akila. Silakan Akila. Rakyat Malaysia berbilang kaum, main bersama di tepi kuala. Saya ucapkan hai, Assalamualaikum. Nama diberi Nur Akila. Saya Nur Akila binti Sabihan dari sekolah SMK Sungai Pusu. Baik, terima kasih. Kemudian kita ada rakan kita yang bernama Alia. Silakan. Sungguh manis rasanya gula, empedu terasa pahit sekali. Salam manis dari saya, Nur Alia Surfina, nama diberi. Assalamualaikum, nama Nur Alia Surfina, boleh panggil Alia dari sekolah SMK Sungai Pusu. Terima kasih Alia. Itu dia rakan-rakan kita 6 orang, 3 dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Maib dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu. Baiklah, tiba masa untuk saya tanya kepada Cikgu Izzy atau Cikgu Siti, apa agaknya yang kita nak pelajari pada hari ini dan kenapa di hadapan saya ni ada sebuah bentuk segitiga? Ada kena-mengena ke dengan subjek kita pada hari ini, Cikgu? Okey, betul tu Nisa. Jadi kalau Nisa dah macam nak tahu dengan lebih lanjut apakah kaitan tajuk kita dengan segitiga pada hari ini, okey, kita akan belajarlah selepas ini. Okey, kita akan teruskan pembelajaran selepas ini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk mata pelajaran kita pada hari ini, saya ada satu video Cikgu yang ingin kita kongsikan sama-sama dengan semua yang menonton. Jadi jom sama-sama kita tonton video ini. Belajar bab trigonometri amat menyeronokkan. Bab ini melibatkan hubungan antara sisi dan sudut bagi segitiga bersudut tegak. Kita boleh mencari nilai bagi suatu sudut dengan menggunakan nisbah trigonometri seperti sin, cos dan tan. Apa yang saya ingat untuk menentukan sin, ia merupakan nisbah sisi bertentangan kepada hipotenus. Bagi cos, ia merupakan nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenus. Dan yang terakhir sekali tan, ia merupakan nisbah sisi bertentangan kepada nisbah sisi bersebelahan. Sebenarnya ada formula supaya kita lebih mudah hafal, iaitu soh cah toa, saya tidak handsome. Kalau saya handsome, tentu tidak single. Soh cah toa, segitiga bersudut tegak dan juga sudut. Assalamualaikum kawan-kawan. Apa yang saya sebutkan ini sangat berkait rapat dengan tajuk trigonometri. Kaedah trigonometri ini banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, ini digunakan untuk mengukur sudut atap rumah dan juga untuk mengukur ketinggian bumbung sesebuah bangunan. Terdapat banyak lagi kegunaan kaedah trigonometri ini. Bab trigonometri ni, ramai kawan-kawan saya cakap susah. Tapi bagi saya, kalau kita master konsep tu, okey je. Contohnya, bulatan unit, lepas tu sukuan, nilai sudut positif dan negatif, nisbah trigonometri iaitu sin, cos dan tan tu, okey je. Itu dia perkongsian murid-murid berkaitan dengan mata pelajaran dan topik kita pada hari ini. Cikgu Izzy, Cikgu Siti, sebelum kita mulakan sesi kita, saya nak minta Cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita terlebih dahulu. Kita mulakan dengan Cikgu Siti, silakan Cikgu. Boleh Nisa. Baiklah, Cikgu Izzy, silakan. Okay, terima kasih Nisa. Rakan-rakan di rumah, jangan lupa untuk menjaga keselamatan anda di mana saja anda berada. Saya ambil ya. Satu botol untuk saya terus. Baiklah. Saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda semua sudah bersedia? Sekiranya sudah bersedia, apa kata Kak Nisa nak tengok double thumbs up? Double thumbs up. Bersemangat semua, diharapkan murid-murid di rumah juga turut bersemangat. Jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey Nisa dan juga murid-murid di rumah, Cikgu harap anda semua sudah bersedia dengan buku nota, alat tulis dan juga kalkulator. Jadi pada hari ini kita akan tengok di bawah bidang trigonometri, okey, fungsi trigonometri di bawah tajuk 6 sifar. Okey, dan standard kandungan pada hari ini adalah 6.2. Nisbah trigonometri bagi sebarang sudut, dan cikgu berharap pada akhir siaran nanti semua murid akan dapat membuat perkaitan antara secant, cosecant dan cotangent dengan sinus, kosinus dan tangent bagi sebarang sudut dalam satah chartes. Okey, sebagai imbasan
sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Nisa dan juga murid-murid, kita imbas dulu apa yang mereka telah belajar semasa di menengah rendah mengenai nisbah trigonometri. Betul. Okey, dan pada paparan sekarang terdapat satu segitiga bersudut tegak di mana perhatikan pada sudut A kita labelkan dengan simbol theta. Okay, apabila kita labelkan sudut A dengan theta, maka sisi di sebelah sudut tersebut adalah AC. Okey, dan merujuk lagi kepada sudut theta, sisi yang bertentangan dengan simbol theta merupakan sisi yang setentang. Okey, dan bagaimana pula dengan sisi AB yang setentang dengan sudut 90 darjah ini? Okay, kita namakan dia sebagai hypotenuse. Jadi, sebagai imbasan kita pada hari ini, cikgu nak minta murid-murid cikgu di studio untuk memberikan nisbah trigonometri yang telah mereka belajar semasa di menengah rendah. Siapa agaknya? Siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Mifzal, silakan. Okey, baiklah. Untuk yang pertama, sin theta sama dengan BC diperkan dengan AB. Okey, cuba kita cek. Okey, tahniah Mifzal, terima kasih. Sin theta ini merupakan nisbah trigonometri yang pertama. Sin theta sama dengan sisi BC, nisbah sisi BC kepada sisi AB. BC kepada AB, maksud dia sisi yang bertentangan dengan hypotenuse. Okey, ini nisbah trigo yang pertama. Bagaimana pula dengan nisbah trigonometri yang kedua? Siapa agak-agaknya yang boleh bagi tahu kita? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Cikgu, saya nak cuba. Okey, Alia, silakan. Yang kedua, cos theta sama dengan AC per AB. Okey, kita perhatikan paparan. Tahniah Alia. Okey, cos theta merupakan ataupun sama dengan nisbah sisi AC kepada sisi AB, di mana sisi AC merupakan sisi yang bersebelahan. Okey, manakala AB merupakan hypotenuse. Okey, dan nisbah trigonometri yang ketiga. Cikgu dah terkeluar dah. Siapa agaknya? Siapa agaknya nampak tadi jawapan untuk imbasan kita hari ini? Siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Tuah, silakan Tuah. Yang terakhir, tan theta sama dengan BC per AC. Okey, cuba kita semak. Terima kasih Tuah, tahniah. Tan theta sama dengan nisbah sisi BC kepada sisi AC. Maksudnya, sisi BC merupakan sisi yang setentang dengan theta dan sisi AC pula yang sebelah. Okey, maka tiga nisbah trigonometri ini mereka sudah belajar semasa di menengah rendah. Baiklah. Cikgu Izi, saya lihat rakan-rakan kita di sini semuanya dapat mengimbas kembali dengan baik apa yang telah dipelajari. Saya kira mereka dah bersedia untuk yang seterusnya. Jadi sebelum itu kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Izi, kita ada Cikgu Siti dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Maib dan juga SMK Sungai Pusu. Baiklah, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu.
terima Okey kasih. Nisa, jadi kalau tadi kita dah imbas 3 nisbah trigonometri, jadi hari ini ada tambahan lagi. Betul. 3 nisbah trigonometri. Baik. Okey. Okey. Untuk 3 nisbah trigonometri yang murid-murid yang baru kita nak pelajari hari ini. Okey, mari kita tengok 3 nisbah trigonometri yang baru hari ini merupakan salingan kepada sin, cos dan tan sebentar tadi. Okey, mari kita tengok yang pertama. Sebelum tu kena tahu dulu apa maksud salingan. Salingan bagi satu pecahan ialah pecahan dengan pengangka dan penyebutnya diterbalikkan murid-murid. Okey, dia merupakan pecahan ya Nisa. Pecahan, pengangka dan penyebutnya diterbalikkan. Okey. Salingan, pengangka berada di atas dan penyebut di bawah. Okey, sebagai contoh, tadi kita nak cari salingan untuk sin theta ya murid-murid. Okey, sin theta tadi kita ada BC per AB. Jadi untuk cari salingan sin theta, macam tadi cikgu cakap, kita perlu terbalikkan pengangka dan penyebut. Jadi BC akan berada di bawah dan AB berada di atas. Okey Nisa? Jadi salingan bagi sin theta akan jadi AB per BC. Perhatikan ya, dia bertukar tempat. Boleh juga Nisa kalau tulis sebagai salingan, biasanya kita tulis sebagai 1 per sin theta. Boleh semua murid? Senang je kan? InsyaAllah. Okey. Apa kata kita minta murid pula lah Nisa untuk cos pula tadi. Cos Boleh, theta, tak ada masalah. kita ada AC per AB. Jadi apa pula salingan bagi cos theta? Siapa nak boleh cuba? kongsikan salingan bagi cos Saya theta? boleh. Boleh. Anik Hadari, silakan. Anik. Untuk salingan cos theta, kita ada dapat cos theta tu sama dengan sisi AC per sisi AB. Jadi kita terbalikkan pengangka dan penyebut dia, akan dapat salingan cos theta sama dengan sisi AB per sisi AC. Okey. Juga disebut sebagai 1 per cos theta. Okey, pandai Anik. Terima kasih. Terima kasih Anik. Okey, Nisa lagi satu tadi. Ingat tadi tak Cikgu Izzy ada bagi tahu 3. Sin, cos dan lagi satu ialah tan theta cikgu. Pandai Nisa. Tengok Nisa admit A dulu tu. Okey. Seterusnya siapa nak cuba untuk tan theta? Apakah siapa nak salingan cuba? bagi tan theta? Okay, kalau tadi kita ada tan theta sama dengan BC per AC. Okey, siapa nak cuba? Okey, Anis, silakan Anis. Terima kasih Anis. Okay, jadi tan theta sama dengan BC per AC. Jadi apabila ia salingan, kita kena terbalikkan. Jadi ia akan jadi AC per BC. Betul. Jadi kita akan tulis sebagai 1 per tan theta. Okey, pandai. Betul. Pandai semua murid-murid kita Nisa hari ini kan? Okey, itulah dia. 3 nisbah trigonometri yang baru kita pelajari hari ini yang merupakan salingan kepada sin, cos dan tan. Okey, seterusnya. Apa yang akan kita lakukan di sini cikgu? Okey, kalau tadi 3 ni mereka dah belajar di menengah rendah ya Nisa. Okey, jadi tambahan pada hari ini adalah tadi salingan mereka belajar 1 per sin theta. Dia sama dengan cosec theta. Jadi dia ada nama baru pada hari ini iaitu cosec theta sama dengan 1 per sin theta. Okey, dan yang kedua, salingan nisbah trigonometri yang kedua adalah kalau tadi dia murid belajar 1 per cos, okey, 1 per cos, dia adalah sama dengan sec theta ataupun secant theta. Dan yang ketiga, cot theta sama dengan salingan bagi tan theta. Jadi hari ini mereka dah tambah lagi 3 nisbah trigonometri menjadikan 6 nisbah trigonometri yang mereka akan kuasailah. Okey. Dan seterusnya, okey, kita akan tengok pula rumus sudut pelengkap. Bagaimana untuk menerbitkan rumus sudut pelengkap ini dan apa itu rumus sudut pelengkap? Untuk yang ni Cikgu Izzy, Cikgu Siti nak bawa awak semua. Okey, saya tumpang ke lalu sini cikgu. Terima kasih. Baik. Untuk yang ni Cikgu nak bawa awak kepada papan ataupun board yang cikgu telah sediakan. Okey, boleh tengok semua murid-murid board yang saya sudah sediakan. Kita nak buat aktiviti sikit hari ini tapi simple saja Nisa, don't worry. Okey. Saya dah risau dah. Jangan risau, simple dan senang. Okey murid-murid, daripada board ni katakan cikgu letak di sini, okey, apa yang awak boleh perhatikan? Nampak apa di situ? Nisa pun boleh nampak dah. Nampak apa tu? Nampak apa murid-murid? Saya dah nampak segitiga betul. Yang telah diberikan
sudut. Betul Nisa. Okey, nampak semua murid-murid? Harap-harap awak boleh nampak ya. Sudut di situ ialah theta. Betul? Dan cikgu dah labelkan seperti tadi, sisi yang bersebelahan dengan theta sebagai X, sisi bertentangan sebagai Y dan sisi yang hypotenuse sebagai H. Boleh murid-murid? Okey, sekarang katakan cikgu letak lagi satu segitiga. Okey. Boleh tak? Nampak tak? Dia bukan magic Lisa. Dia just nak tengok. Okey, nampak tak? Apa sudut yang terhasil di situ? Ataupun apa yang awak nampak murid-murid? Ya, sudut apa yang terhasil murid-murid? Okey, boleh respon. Ni semua senang je. Agak-agak apa yang anda lihat ni ya, murid-murid semua? Ya, apa? Sudut pelengkap. Sudut pelengkap. Okey, sebenarnya sudut pelengkap. Okey. 90 darjah, pandai. Ada yang dah jawab Nisa. Okey, betul. Dia nampak sudut tegak di sini. Kalau segi 4 memang kita ada 90 darjah, betul? Okey, untuk pengetahuan kita imbas juga tadi Nisa. Sudut pelengkap apabila hasil tambah dua sudut ialah 90 darjah, maka sudut itu ialah pelengkap antara satu sama lain. Jadi daripada sini hijau dengan oranye ni sebenarnya Nisa. Kalau kuning yang oranye ialah theta, jadi sudut pelengkap dia ialah 90 darjah tolak theta. Okey, sebab jumlah sudut pelengkap ialah 90 darjah. Boleh murid-murid? Okey, seterusnya kita nak start dah. Apa yang kita nak buat ni untuk menerbitkan rumus sudut pelengkap. Okey, cuba tengok pada paparan ini cikgu dah sediakan pada lajur B semua 6 nisbah trigonometri bagi sudut 90 darjah tolak theta. Okey, menggunakan nisbah ini semua nilai nisbah-nisbahnya. Contohnya sin 90 darjah tolak theta ialah x per h. Okey, dan seterusnya. Okey, sekarang tugas murid-murid kita Nisa, kita nak mereka cari pula 6 nisbah yang kita dah pelajari tadi. 6 nisbah bagi sudut theta yang oranye ni. Boleh semua? Boleh. Boleh? Okey, Kak Nisa akan bantu dengan menampak jawapan. Kak Nisa nak tolong tampalkan dah. Okey. Sebelum tu cikgu bagi contoh dulu, okey? Okey, contoh yang pertama Nisa kita ambil katakan cikgu pick sin. Okey, Nisa mungkin boleh tolong atas tu. Okey, sin theta cikgu dapat tadi ialah y per h. Per h. Y per h. Okey? Cuba letakkan y per h. Yang ini cikgu. Ada. Dia macam tadika je lah. Kita main susun-susun. Okey, nampak tak murid-murid? Y per h tu bersamaan dengan nisbah yang mana pada lajur B? Yang mana satu? Kak Nisa pernah nampak dah tu. Y per h yang mana? Saya nampak cos 90 darjah tolak theta. Betul, pandai Nisa. Okey, yang lain-lain pun cikgu percaya awak semua pandai. Okey, boleh kita tolong tampalkan kat situ. Boleh, cikgu. Nisa. Okey, kita dah dapat satu jawapan untuk rumus sudut pelengkap. Cikgu minta pula murid-murid tolong bagi mana-mana yang awak dapat untuk 6 nisbah trigonometri. Okey, siapa dapat agaknya? Siapa nak cuba? Senang saja. Saya cuba. Okey, boleh. silakan. Okey, Akilah. Okey cikgu, saya dapat cantik dia dah buat segitiga tu Nisa. Boleh angkat sikit. Sama dengan x per h. Dia bersamaan dengan nisbah 90 tolak theta. 90 darjah tolak theta. 90 darjah tolak theta. Okey, dia carikan cos. Okey, cos tadi Akilah dapat berapa? X per h, betul? X per h di sini. Betul Akilah? X per h. Okey, dan X per h tengok kat sini sama dengan mana tadi? Sama dengan sin 90 darjah tolak theta. Okey, betul Nisa. Pandai Akilah. Okey, Nisa pun dah tolong awak. Okey, next. Okey. Kita lengkapkan cepat. Yang berikutnya. Semua dah dapat dah tu. Okey, untuk tan pula. Ataupun untuk mana-mana 4 lagi fungsi nisbah trigonometri yang lain. Okey, boleh? Nak cuba seterusnya? Okey. Boleh Anik. Okey, Anik. Okey, tan. Untuk tan theta sama dengan y per x, nilai dia sama dengan nisbah bagi cot 90 darjah tolak theta. Okey, tan dia kata y per x. Okey, ada tak y per x tu? di sini. Ada. Kak Nisa kita main tampal-tampal. Okey, sama dengan apa tadi Anik? Sama dengan cot 90 darjah di tolak sini theta. Nisa. Okey. Bagus, sebab tu cikgu cakap mana-mana sahaja yang awak dapat. Okey? Okey, tahniah Ani. Okey, seterusnya. Kita minta sesiapa? Murid-murid boleh cuba? Okey, boleh. Mifzal. Mifzal, silakan Mifzal. Macam mana tu? Saya nak awak cuba dapat apa? untuk cot theta. Okey, cot. Okey, macam mana? Untuk cot theta kita akan dapat x per y. X per y. Kita tampalkan Dia akan x sama per y. dengan theta 90 darjah tolak dengan theta. Okey. Dia sama dengan
tan 90 darjah tolak theta. Okey, betul Mifzal dekat sini Nisa. Okey, tahniah. Okey, seterusnya. Lagi Kita 2 je dah nak kita nak lengkap habiskan ni. Betul. Kita nak Kita nak lengkapkan. siap Baru dah cantik ni. kita punya rumus, senang kita nak guna. Okey, siapa nak cuba? Okey. Siapa pula nak cuba? Untuk yang Kukuk berikut dahi masing-masing. Macam mana lagi dua ni susah ya? ke? Atau mungkin Ada nak kita cuba? minta tolong Kak Nisa. Senang je Kak saya Nisa. cuba. Senang. Jangan risau Kak Nisa. Okey. Pilih antara second atau cosecond. Kak Nisa nak pilih mana? Kalau second sama dengan Okey, second tadi ingat tadi Nisa yang Cikgu Izzy pun dah ajar kita. Second ialah salingan kepada 1 per cos. Cos, pandai. Okey, 1 per cos tak nak guna yang tu pun tak apa Nisa. Kita dah ada kat sini. Mana cos kita? Cos ialah X per H, betul? X per H. Jadi kalau 1 per cos terbalikkan jadi H per X. Pandai Kak Nisa dah tolong awak semua. Jangan risau, admit tak susah. Jadi saya dapatlah menggetar kat jawapan sini, awak cikgu. tadi. Second ialah awak ambil apa tadi? Second. Second ialah yang ni. cosec H per X. Kita terbalikkan X per H jadi H per X. Betul Nisa? Okey, Okey. Yang last kali tak payah bagi tahu, betul tak Nisa? Kita tinggal yang ini je cikgu. Apa dia Nisa? Cosec theta. Cosec theta ialah tak ada pilihan lain lah. Cosec theta merupakan salingan kepada 1 per sin. Kita tengok sin tadi apa Nisa? Y per H. Y per H. And then kalau kita balikkan jadi H per Y. Okey, itulah dia punya konsep salingan kat sini. Okey, selesai sudah kita punya rumus sudut pelengkap. Okey, kita teruskan kepada Cikgu Izzy. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa dan juga Cikgu Siti. Satu aktiviti yang menarik pada hari ini. Jadi, kita aktiviti tadi telah menerbitkan rumus sudut pelengkap. Jadi akan ada 6 rumus sudut pelengkap. Okey. So kalau kita tengok kat paparan, sin theta sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Okey. Tan theta sama dengan cot 90 darjah tolak theta. Oh, dikeluar sebelah sini. Okay. Kita tengok pula yang sebelah kanan. Baik. Okey, cos theta sama dengan sin 90 darjah tolak theta. Okey, yang bawah rumus cos theta adalah cot theta sama dengan tan 90 darjah tolak theta. Okey, dan sebelah kiri pula. Okey, rumus yang kelima, sec theta sama dengan cosec 90 darjah tolak theta, dan yang keenam adalah cosec theta sama dengan sec 90 darjah tolak theta. Jadi kita dah ada 6 rumus sudut pelengkap yang kita akan guna apabila kita nak menjawab soalan nanti. Betul. Wah, jadi maknanya ini adalah 6 rumus sudut pelengkap yang perlu kita kuasai, yang perlu kita ingat. Jadi sementara rakan-rakan kita nak melengkapkan rumus sudut pelengkap masing-masing, jom kita berhenti rehat seketika. Boleh. Jangan ke mana-mana, jumpa anda semua selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Kita akan teruskan sesi pembelajaran mata pelajaran matematik tambahan di bawah topik trigonometri dengan Cikgu Izzy, dengan Cikgu Siti dan rakan-rakan kita. Kita ada rakan-rakan dari Semista Maib dan juga SMK Sungai Pusu. Jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey Nisa, terima kasih. Dan murid-murid di rumah kita seterusnya, kalau tadi kita dah tengok okey, 3 nisbah trigonometri, 3 nisbah salingan nisbah trigonometri dan 6 rumus sudut pelengkap di mana kita nak guna pengetahuan kita belajar tadi. Jadi kita tengok contoh 1 pada paparan sekarang. Diberi sin 38 darjah sama dengan sifar perpuluhan 6157, sek 18 darjah sama dengan 1 perpuluhan sifar 515
dan kod 75 darjah sama dengan sifar perpuluhan 268 sifar. Jadi kehendak soalan kita pada hari ini ialah cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey. Jadi soalan A kita untuk mencari cos 52. Jika diperhatikan di sini, cos 52, maklumat yang diberi daripada soalan asal, okey, ada sin 38. Ya. Bukan 52 pun. Ada sec 18, bukan 52 juga. Okey, dan kod 75 bukan 52 juga. Jadi kalau kita tengok tadi, bila kita jumpa dengan nisbah trigonometri, dia akan ada cos theta. Jadi kita tengok, kita bulatkan dulu 52 darjah. Itu kita labelkan dengan simbol. Okey, kita labelkan dengan simbol theta terlebih dahulu. Okey, jadi bila kita tengok, mesti dia akan melibatkan dengan sudut pelengkap. Sudut pelengkap. Jadi apakah rumus sudut pelengkap sama dengan cos theta? Okey, jadi kita tengok dia adalah sin 90 darjah tolak theta. Okey, baru tadi kita belajar kan? Okey. Ini 52 darjah ini kita sepatutnya label dengan theta lah. Di mana kita nak ganti 52 darjah ini. Okey, so kita masukkan dalam formula sin 90 darjah tolak 52 darjah. Jadi kita akan dapat sin 38 darjah. Dia bukan magic tau Nisa, tapi sebab kita menggunakan rumus sudut pelengkap. Okey, di sinilah kita guna rumus sudut pelengkap. Jadi sin 38 darjah. Dah boleh dapat dah idea apakah jawapan kita Nisa? Ada dekat atas. Kita sifar perpuluhan 6157. Okey, kita cek. Ya, betul. Tahniah Nisa. Okey. Nombor saya cikgu, tak salah. Tak apa, sebab dah ada pada paparan. Okey, itu maksud dia penggunaan rumus sudut pelengkap di sini. Okey, bagaimana pula dengan soalan B? Tan 15 darjah. Kalau cikgu dah terangkan secara detail dan Nisa pun boleh jawab. Bagaimana dengan murid-murid cikgu? Siapa yang boleh jawab untuk soalan B? Lihat siapa yang nak cuba untuk soalan kedua bagi tan 15 darjah. Okey, Anis, silakan Anis. Anis dah tolong tulis dah. Boleh nampak? Okey. Silakan. Jadi tan 15 tidak diberi di dalam arahan soalan. Betul. Jadi kita kena gantikan 15 ni dengan theta. Ya. Betul? Okey, jadi kita kena menggunakan formula cos 90 tolak theta. Apabila theta digantikan dengan 15, 90 ditolakkan dengan 15 akan dapat 75. Okey. Dan kita akan dapat cos 75. Kita akan dapat kod 75. Kod 75 telah diberi di dalam soalan iaitu 0.2680. Okey. Kita semak bersama-sama boleh cikgu? Okey, cuba kita tengok. Okey, memang betul tadi dia dah bagi tahu 15 darjah adalah theta dan menggunakan rumus sudut pelengkap di mana tan theta sebenarnya sama dengan kod 90 darjah tolak theta. Jadi Anis dah gantikan tadi kan theta dengan 15, kita dapat kod 75 darjah. Memang betul jawapan dia. Tahniah. Okey, Anis. tahniah Anis. Anis kita Anis pula. Nisa. Okey, kita teruskan dengan soalan C. Di mana soalan C merupakan cosec 72 darjah. Agak-agak siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba untuk soalan yang ketiga? Saya nak cuba cikgu. Okey, Tuah. Silakan Tuah. Okey, jadi kita akan gunakan rumus sudut pelengkap dan kita kira dulu sudut pelengkap bagi 72 bersamaan dengan 90 tolakkan dengan 72 dan kita akan dapat 18 darjah. Jadi daripada rumus sudut pelengkap kita akan pakai cosec 72 sama dengan sec 90 darjah tolak dengan 72 darjah dan kita akan dapat sec 18 darjah. Dan sec 18 darjah ni kita dah ada nilai dia kat soalan. Betul. Jadi dia bersamaan dengan 1.0515. Okey, bijak sekali. Tahniah. Alhamdulillah Nisa. So mereka semua boleh menggunakan rumus sudut pelengkap dengan tepat. Okey, bagaimana pula penggunaan
salingan nisbah trigonometri dalam soalan. Okey, jadi bagaimana Cikgu Siti? Okey, boleh. Okey, tadi kita dah tengok satu contoh. Okey, sekarang murid-murid apa kata kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni melibatkan pemboleh ubah pula. Okey. Okey, mari kita baca soalan dulu ni saya. Diberi sin theta sama dengan P. Okey. Dan cos theta sama dengan Q. Okey, ada pemboleh ubah P dan Q ya. Untuk domain kosong darjah hingga 90 darjah. Okey, domain kosong darjah hingga 90 darjah ni Nisa, kalau masih ingat lagi sukuan, dia berada di sukuan pertama. Jadi semua nilai nisbah trigonometri adalah positif. Jadi kita tak perlu risau pasal nilai positif negatif. Baik. Okey, continue. Soalannya cari setiap nilai berikut dalam sebutan P dan atau Q. Okey, soalan dia contoh yang pertama, soalan pertama ialah secant theta. Yang kedua, sin 90 darjah tolak theta. Yang ketiga, sec 90 darjah tolak theta. Okey, ingat Nisa? Pertama sekali kita tengok apa yang diberi daripada soalan tadi. Okey, masih ingat tadi? So, sin theta sama dengan P. Kalau tengok daripada soalan, tak ada lagi sin theta sahaja. Okey, dan cos theta sama dengan Q. Betul murid-murid semua? Okey. So apa yang awak perlu buat ialah dapatkan jawapan dan kaitkan soalan tu dengan sin theta atau cos theta dan dapatkan jawapan anda dalam sebutan P dan atau Q. Maksudnya jawapan last dia dalam P atau Q dan ataupun boleh juga gabungan. Okey Nisa? Okey. Okey, kita tengok soalan pertama dulu. Boleh murid-murid? Cikgu bagi contohlah. Okey, untuk sec theta. Okey, untuk sec theta tadi kita tahu sec theta ialah salingan kepada cos, betul? Betul. Cos theta. Jadi cos tadi kita dah tahu. Dekat maklumat dah bagi tahu cos theta ialah Q. Jadi senang saja salingan ialah 1 per cos theta. Jawapan dia pun 1 per Q. Q. Pandai Nisa. Okey, boleh semua murid-murid? Senang saja kan? Okey, maksudnya nampaknya. kaitkan salingan selain daripada kita kaitkan sudut perengkap tadi. Okey, seterusnya cikgu minta siapa boleh cuba tak untuk sin 90 darjah tolak theta? Okey, kita kaitkan apa yang kita dah belajar. Siapa nak cuba? Di mana murid-murid kita? Saya nak cuba. Boleh Akila. Silakan Akila. Silakan. Daripada rumus sudut pelengkap yang kita dah belajar tadi, kita dapat tahu tengok sin cantik dia dah 90 tulis. darjah tolak theta sama dengan cos theta. Betul. Jadi dia dah bagi dalam soalan cos dia dah theta bagi. sama dengan Q. Jawapan dia adalah Q. Okey, betul. Senang saja Akila kan. Alright, so kita tengok jawapan dia ialah sin 90 darjah tolak theta ialah cos theta, rumus sudut pelengkap yang kita buat tadi, dan cos theta daripada soalan Q. Itu sahaja, senang kan? Jadi admit bukan susah, ingat tu. Okey, untuk yang C pula. Okey, siapa boleh cuba? Siapa nak cuba? Sec 90 darjah tolak Okey, theta. boleh Mifzal. Bagus-bagus. Dia orang dah berebut nak jawab. Okey, macam ni. Soalan C tu dia bagi sec 90 darjah akan ditolakkan dengan theta. Okey. So, soalan bagi sin theta dengan cos theta. So, dia tak ada kena-mengena dengan sec. So, apa yang kita boleh buat adalah apa? Kita akan gunakan rumus sudut pelengkap iaitu sec 90 darjah ditolakkan dengan theta akan sama dengan cosec theta. Ingat tadi. Okey, dan seterusnya kita juga tahu yang cosec theta tu adalah salingan bagi sin iaitu 1 per sin theta. Betul. Dan kita soalan dah diberi sin theta sama dengan P, maka jawapan kita akan jadi 1 per P. Okey, pandai Mifzal. Walaupun dia ada 2-3 langkah. Saya tak terkata apa-apa lah mendengarkan penjelasan daripada Mifzal. Betul, tu yang ada semangat nak jawab tadi tu. Okey. Alright, itulah 2 contoh. Okey, sekarang macam mana Cikgu Izzy? Yang seterusnya kita ada tips. Okey, kita ada tips kan Nisa? Okey, jadi pada paparan sekarang, okey, ada satu poligon sekata. Ada satu poligon sekata. Jadi kat sini siapa yang boleh apakah nama poligon sekata ini? Silakan. Banyak yang kita imbas hari ini. Mifzal. Mifzal lagi. Aktif betul Mifzal hari ini. Jadi itu adalah poligon hexagon. Poligon hexagon. Kenapa hexagon, Mifzal? Sebab dia mempunyai 6 sisi. Sebab dia mempunyai 6 sisi. Jadi kita namakan poligon ini dengan magic hexagon. Okey, so apa itu magic hexagon? Jadi perhatikan. Okey, tadi Mifzal dah bagi tahu hexagon mempunyai 6 sisi. Jadi kita perlu melukis, satu lagi 6 sisi dan juga 6 bucu.
Jadi antara bucu ke bucu ini kita akan melukis satu garis lurus secara perpenjuru. Dan akan ada 3 garis lurus di sini. Okey, selepas kita lukis 3 garis lurus secara perpenjuru, kita akan letak nombor 1 di tengah. 1 di tengah. Okey, nombor 1 di tengah. Dan kita akan mulakan dengan bucu yang di sebelah kiri ke kanan. Kiri terlebih dahulu. Kiri 1. Okey. 1 di tengah. Jadi bucu yang ini. Yang warna kuning ini. Okey. Jadi kita akan mula di sini. Kita akan mula dengan tan. Tan, baik. Okay, nisbah trigonometri tan. Jadi kenapa? Sebab apa? Tan sama dengan sin per cos. Okey, sin per cos. Dan kita akan menulis nisbah trigonometri pada bucu yang kedua mengikut arah jam. Okey. Mengikut arah jam. Jadi pada bucu yang kedua, perhatikan tanda tik kat sini sin. Sin. Jadi kita akan tulis bucu kedua dengan sin. Baik. Okey. Dan pada formula tan, okey, bergerak dulu secara arah jam. Pada bucu yang ketiga, okey, kita akan tulis cos. Jadi dah ada 3 bucu dengan nisbah trigonometri. Betul. Tan, sin, cos. Ada lagi 3. Masih lagi bergerak mengikut arah jam. Cuma, apakah nisbah trigonometri pada bucu yang keempat? Di sini, okey, kita akan tengok tan pada sebelah kiri. So, yang setetan dengan dia, kita ambil salingan bagi tan. Iaitu cot. Okey, yang setentan dengan tan, kita labelkan dengan cot. Selepas tu, okey, now, dah ada 4, ada 2 bucu lagi. Tinggal 2 lagi bucu. Jadi kat sini, macam mana antara cosec dan sec? Okey. Kita lihat salingan. Salingan untuk bucu yang kelima. Ya. Okey. Okey, nanti okey Nisa. Jadi cara dia sebenarnya bila kita perhatikan yang sebelah kanan cikgu ni, dia mula dengan K. So kat sini akan K lah. Dia ada clue kat situ. Dia ada K kat sini, maka bucu kelima kita tandakan dengan cosec. Yes. Jadi ingatkan K ni sakit. Bukan. memang berjodoh dengan trigonometri K. Okey, dan bucu yang keenam kita label dengan sec. Okey, jadi untuk penulisan ini memang kita menulis secara mengikut arah jam dan lengkaplah 6 nisbah trigonometri pada magic hexagon kita ini. Okey, jadi tadi cikgu terangkan bagaimana nak melabel. Jadi sebenarnya dia keluar macam ni. Ini adalah rupa magic hexagon kita. Okey, so ada 6 bucu, ada 6 nisbah trigonometri di sini. Okey, bagaimana kita nak guna magic hexagon ni? Itulah cikgu, saya dah lukis dah magic hexagon saya ni, tetapi rakan-rakan di rumah saya percaya mereka pun tertanya-tanya, apa kegunaan magic hexagon ni? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Kita rehat sebentar, jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Sin. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa. Sebentar tadi kami telah tinggalkan anda dengan magic hexagon. Adakah murid-murid di rumah semua dah lukis magic hexagon masing-masing? Kerana sekarang ni kita nak minta Cikgu Siti untuk jelaskan apa fungsi dan kegunaan magic hexagon. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Tadi apa kita dah tengok dengan Cikgu Izzy, ciri-ciri magic hexagon. Okay, sekarang kita nak tahu macam mana nak aplikasikan dia. Okay, sebenarnya inilah cara mudah untuk kita menghafal sesuatu tu formula. Okey Nisa? Okey, mari kita tengok ya.
Untuk tips pintar yang pertama, kita ada ikut arah jam. Ini adalah kesinambungan daripada ciri-ciri yang Cikgu Izzy ceritakan tadi. Baik. Okey, iaitu ikut arah jam. Kita bermula daripada tan, jadi tan theta. Okey, kalau kita tengok pergerakan dia, tan akan pergi kepada sin dan sin akan pergi kepada cos. Okey, jadi itulah formula dia terbit. Tan theta sama dengan sin per cos. Okey, boleh nampak kan Nisa kan? Okey, seterusnya. Kita guna pula, cikgu bagi contoh lagi satu untuk sin. Sin agak-agaknya dia pergi mana Nisa? Sin dia akan pergi kepada cos dan dia akan pergi kepada cot, cikgu. Betul Nisa, dan daripada situ dah terbitnya formula sin ialah cos per cot. Dan apabila anak murid selesaikan penyelesaian dia cos theta per cot theta, jadi boleh selesaikan cot tu sebagai 1 per tan. Dan tan pula boleh tukar kepada sin per cos balik. Okey Nisa? Dan akhirnya terbukti balik dia sama dengan sin theta. Okey, dan untuk nisbah trigo yang berikutnya cikgu bagi murid-murid cuba kemudian. Okey, untuk tips pintar yang kedua. Cikgu rasa Cikgu Izzy boleh tolong terangkan. Okey, boleh Cikgu. Bagaimana pula penggunaan untuk tips yang kedua? Kalau tadi Cikgu Siti bagi tahu secara mengikut arah jam. Baik. Okey, untuk tips kedua kita akan guna pepenjuru. Okey, pepenjuru ni sayang. Okey, dan perhatikan sekarang ni kita mulakan dulu dengan chord. Jadi apa maksud pepenjuru? Dia akan tuju. Okey. Perhatikan anak panah merah ini, dia bergerak dari kanan ke kiri, dia akan jumpa satu. Okey, jadi dia tuju kepada tan. Okey, jadi kita dapatlah salingan bagi tan. Jadi satu petan sama dengan chord yang kita dah belajar tadi. Okey, dan bagaimana pula dengan koset? Jadi kita akan buat anak panah. Okey, perhatikan anak panah merah, dia menuju kepada satu. Jadi kita ambil satu. Okey, berdengan sin. Jadi tak perlu kita nak hafal. Daripada magic hexagon ini, dia akan terbitkan semua rumus trigonometri. Okey. Agak-agak Nisa nak cuba yang mana? Tinggal yang satu sebab dia lalu kepada satu dan pergi kepada cos, dia jadi 1 per cos theta. Salingan bagi sec theta tadi. 1 per cos. Okey, betul tak kita check jawapan? Betul. Okey, tahniah Nisa. Okey. Ini adalah tips yang kedua secara pepenjuru. Jadi bagaimana pula dengan tips yang ketiga? Okey, tips ketiga, kita ada 3 hari ini ya. Okey, tips pertama tadi anak panah, tips kedua ialah pepenjuru. Okey, yang ketiga. Ketiga ni lagi satu berkaitan untuk 6 fungsi nisbah trigo. Okey Nisa? Okey, tips ketiga ni kita menggunakan sudut pelengkap. Tadi kita dah menerbitkan rumus sudut pelengkap dan kita dah hafal dia punya rumus-rumus. Sekarang ni kita nak kaitkan dia di sini. Okey, sebagai contoh, awak perhatikan juga pergerakan sin pergi ke cos, anak panah warna merah, okey? Sin pergi ke cos maksudnya perkaitan sudut pelengkap dia tadi, ingat tak? Sin ialah sin theta sama dengan boleh rujuk pada 90 darjah tolak theta. Betul, pandai. Dan begitulah yang lain pun sama. Kita menuju anak panah kiri ke kanan secara lurus bukan secara pepenjuru. Pepenjuru yang Cikgu Izzy ceritakan tadi. Ini secara mengufuk kiri ke kanan, tan kepada chord. Sama juga rumus sudut pelengkap yang kita dapat. Chord sama dengan 90 darjah tolak theta dan seterusnya. Untuk second, Nisa? Dia akan pergi ke mana? Ke coset. Dan 90 darjah tolak theta. Betul. Okey. Begitu juga Nisa, bukan sebelah kiri ke kanan saja, boleh juga kanan ke kiri. Contohnya kita tengok satu cosec kepada sec. Sama juga rumus sudut pelengkap tadi, ingat tak? Cosec sama dengan saya tengok cikgu di sini sec 90 darjah tolak theta. Betul. Okey, so senang sahaja kan perkaitan dalam magic hexagon ni. Begitu juga dengan chord, awak akan dapat chord theta ialah tan 90 darjah tolak theta. Nampak tak magicnya di situ? Itulah nama dia magic hexagon dengan 3 tips pintar. Okey, saya serahkan pada Cikgu Izzy. Baiklah, dengan magic hexagon ini kita dapat 3 kegunaan berdasarkan 3 tips pintar yang telah dikongsikan oleh Cikgu Izzy dan juga Cikgu Siti tadi. Wah, memang kena catat ni rakan-rakan. Silakan Cikgu. Okey, sebenarnya magic hexagon kalau Cikgu Izzy dan Cikgu Siti hanya memperkenalkan 3 sahaja tadi
tadi. Sebenarnya kalau diunjurkan lagi ke semua rumus trigonometri akan berada di Magic Hexagon. Cuma pada hari topik ini yang berikutnya pun kita guna hanya juga. Belajar tambahan daripada 3 nisbah trigonometri. Okey, iaitu salingan nisbah trigonometri. Jadi kita dah sampai penghujung rasanya untuk jadi ini 6 nisbah trigonometri ni tadi kita dah cover. Okey. Iaitu sin theta, cos theta dan tan theta. Jadi kita nak rumuskan Cuma kembali. Nisa, boleh cikgu nak tanya satu soalan pada murid kita sebagai rumusan? Boleh, tak ada masalah. Okey. Siapa boleh bagi tahu apakah nama nisbah trigonometri bagi salingan sin? Salingan sin. Siapa nak cuba? Sin sama dengan apa? Mudah saja. Nama dia. Silakan Anis. Boleh? Okey, salingan bagi sin theta adalah cosec, cikgu. Okey, salingan bagi sin theta adalah cosec. Okey. Ada boleh soalan nombor 2? Boleh, tak ada masalah. Kita tanya secara pantas, mungkin kita nak uji mereka ni ingat lagi ke tidak apa yang baru kita belajar. Jadi apakah nama nisbah trigonometri bagi salingan tan? Salingan tan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba cepat. Saya cikgu. Okey, silakan Mifzal. Okey, salingan bagi tan ialah kod. Salingan bagi tan dan kod. Ada kod. Okey, cikgu Siti ada soalan? Okey, lagi satu lah saya rasa. Boleh. Lagi satu ialah salingan kepada cos theta. Cos theta. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Nisa nak cuba. Kepada cos. Okey. Okey, boleh Akila. Silakan Akila. Salingan kepada cos theta. Namanya? Salingan bagi cos adalah sec. Okey, betul tepat sekali. Okey, so diorang dah dapat apa yang kita belajar hari ini, Cikgu Izzy. 3 nisbah trigonometri yang mereka belajar dulu, sin, cos dan tan. Jadi pada hari ini mereka dah tambah lagi cosec theta, sec theta dan cot theta. So, ada 6 dan seterusnya mereka juga dah belajar rumus sudut pelengkap. Ada 6 juga rumus sudut pelengkap yang mereka dah belajar pada hari ini, Nisa. Betul. Baiklah. Jadi itulah rumusan untuk apa yang pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini. Terima kasih. Sebenarnya kan saya sungguh-sungguh teruja dengan mata pelajaran pada hari ini kerana apa yang saya rasa dahulunya susah, rupanya mudah sahaja. Dengan adanya Magic Hexagon dapat membantu anda lagi, diharapkan murid-murid di rumah telah mencatat dengan baik tips-tips pintar yang telah dikongsikan oleh Cikgu Siti dan Cikgu Izzy. Sekiranya anda terlepas, ada yang baru buka TV, alamak dah habis, tak mengapa, boleh ulang tonton siaran pada hari ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih banyak-banyak Nisa ucapkan kepada Cikgu Siti dari SMK Sungai Pusu dan juga Cikgu Izzy dari Semester Maib. Terima kasih rakan-rakan kita, murid-murid dari kedua-dua sekolah. Terima kasih kepada semua menonton. Saya akan jumpa anda lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Terima kasih. Macam ni cikgu. Dekat sini. Tajuk trigonometri selalunya kita akan kaitkan dengan segitiga bersudut tegak dan juga 6 nisbah trigonometri iaitu sinus, cosinus, tangent, secant, cosecant dan juga cotangent. Dalam memahami dan mempelajari 6 nisbah trigonometri sebenarnya dapat membantu anda bagaimana untuk mencari panjang sisi atau sudut yang kita tidak ketahui dalam segitiga. Fahamilah konsep-konsep trigonometri kerana ia banyak digunakan dalam menyelesaikan masalah harian. Trigonometri juga merupakan satu bidang dalam matematik yang berkait dengan nisbah trigonometri iaitu sinus, cosinus dan tangent. Terdapat 3 lagi tambahan nisbah trigonometri iaitu cosecant, secant dan cotangent. Ke-6 nisbah ini akan digunakan dalam menyelesaikan soalan format SPM. Didik TV KPM